yang ketiga, maksiat zahir mengandungi 7 pasal. Kita sekarang baru nak memahamkan maksiat zahir, kotoran pada zahir. Ini kitab ini kalau belajar senang faham, pasal mudah, tapi nak amalkan susah. Jadi itu sebab sebelum kita sambung ni kita fikir, tapi kita nak fikir kita ni dalam perjalanan, bangkit ke belakang lah, yang depan ni makin pendek. Perjalanan kita ni makin pendek, kaki makin berkurangan, Jadi kita bakal balik kepada Allah. Jadi penilaian Allah, kebersihan pertama sekali dulu zahir, kebersihan zahir. Dengan zahir ni bukan pasal mandi-mandi yang kita tak payah diajar. Tak kita mandi lagi musim panas. Kalau sabun mandi tu salah, yang pakai botol lain, yang pakai botol tauban, tak tahu. Itu bukan masalah itu. Sedangkan kalau orang tu meninggal dunia pun nak dikebumikan mesti mandi. Padahal nak tanam sudah lah, tanam nanti ulat datang, apa suruh keluar ulat dia pun binatang busuk juga. Tanam mesti dulu mandi air bidara, tahu bidara, aku barus, sentuk, ada nama sentuk, bunga dirang-rang untuk orang. Dulu lah, sekarang saya tak tahu macam mana tukang mandi punya macam-macam kita tu dah habis pun jurus, daun bidara jurus, ini apa, kampung baru jurus, ni sentuk, kemudian jurus bunga yang ramas. Sekarang kat ni dah punya kisah pun dah ringkas itu. Jadi itu bukan masalah itu, memang itu semua bersih, wangi, tapi ini usaha dari diri kita. Kita nak balik kepada Allah. Allah hantar kita bersih, Allah hantar kita ke dunia ini bersih. Kita balik naklah bersih. Datang ke dunia ini, mata kita tak buat maksiat, telinga tak buat maksiat, dia tujuan bodoh. Mata, telinga, lidah, tangan, kaki, kemaluan, perut. Allah hantar kita ke dunia, kita tak boleh buat maksiat, tak boleh buat dosa, bersih. Jadi kita balik taklah bersih. Tapi bila dah pandai, mulut dah pandai cakap, mata dah pandai lihat, mulut dah, kita buat salah, buat maksiat. Jadi sebelum kita balik bersih, baru kita di akhirat mendapat kedudukan yang umpamanya. Untuk kita faham, baju yang bersih akan disimpan di alam. Tapi baju yang kotor, orang dulu kotor. Kalau orang dunia dia ada belakang, ketuk baju, itu orang dunia boleh cuci. Lepus. Jadi ni nak cari batu yang ada, kalau tak ada papan basuh, perus, baju tu batu mas setengah mahu, setengah mahu baju tu dikerjakan untuk bersih. Itu semua contoh. Begitulah kalau kita balik kepada Allah, kotoran kita tak bersihkan, kotornya atau tak kotor, kita ada nafsu. Iblis ada, tiap-tiap manusia yang lahir ada satu iblis dia. Mana ada manusia yang baik, sempurna, tak ada. Mulut ni, ya Allah, mata pandang, mata ni punya kau ajar. Mana yang Allah larang, itulah dia boleh. Mana yang Allah suruh, itulah dan perlihat dia nak tidak. Mata orang cakap ni, kita nak kaji satu. Macam mana nak jaga mata? Macam mana nak bersihkan mata? Macam mana nak bersihkan mulut? Macam mana nak ajar orang lidah? Kan senang, kan dia senang. Bukan adalah kepada Allah. Di samping itu, kita sadar
sadarkan diri kita, kita bakal nak pulang balik kepada Allah. Ini semua penilaian Allah terhadap diri. Jadi dah kotor, kita bersihkan. Jangan sampai Allah bersihkan, nanti kena rebus, kena lantai, kena bagus. Biar orang kurang ni, kurang-kurang lah contoh lagi. Kotor tu tak teruk sangat lah, sikit-sikit dia kotor, tak macam dulu dia kotor ujung kain boleh hitam orang. Kau tak sebab ujung kain tu mesti dia tinggi. Sekarang bersih baju-baju yang ada di kali tudung ni, awak celup-celup sabun aja untuk wangi, tak payah nak gonyol-gonyol, benguk-benguk, gilik-gilik, tak payah lagi. Pasal tak begitu kotor. Itu sebab isu-isu yang ada, awak tengok apa yang dibasuh. Dia gilik, dia pusing, dia buangkan lagi dah. Tak ada bagus. Sebab kola-kola baju yang hitam tu tak ada bersih. Kalau ada tempat yang kotor-kotor, awak tak fokus dulu, awak masuk gilik. Pasal ini untuk baju-baju yang tidak utuh sangat, hilangkan bau dia. Itu dia. Jadi begitu umpamanya kalau kita balik ni, kita dah ubat, kita dah belajar bersihkan diri, zahir ni dulu, batin nanti dulu. 7 anggota yang menyebabkan 7 pintu neraka. 7 anggota yang menyebabkan 7 pintu neraka. Kalau kita dapat, kat ubat, kita jaga pun tak boleh bersih itu lah. Macam kita ni orang awam mulut ni, kadang-kadang kau berbual dengan orang ni, dia suruh kita telinga ni 2, lebih banyak mendengar dari cakap. Telinga 2, mulut 1. Tapi kita kalau berbual ni, mesti nak sambung. Kalau dia cerita kucing ni, kita pun nak cerita kucing. Apa yang dia cerita, kita pun macam kadang potong cakap dia, tak mau lama juga. Kita nak lebih bercakap. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita dah belajar, kita akan cuba berhati-hati dalam berkata. Sebab Allah dah kata dalam Quran, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tak kuasa batas, mereka ada rakyat. Apakah awak keluar ni? Ada sini ke sini. Jadi kalau kita dah belajar macam cara nak berhana mata, nak bersihkan mata, cara nak bersihkan telinga, kita dah sadar kita patut bersihkan sebelum kita balik kepada Allah. Allah hantar kita ke dunia ni keadaan bersih. Jadi balik tak bersih macam awal sekalipun, tapi taklah utuh sangat kelak. Sebab kata Imam Ghazali, awak belajar semai tapi awak tak belajar bersih. Takut mati sul mati dalam bersih. Pasal ilmu tasawuf ni mengajar kita akhlak kita, perangai kita, perbuatan kita ni jangan sampai merosakkan amal salih, jangan sampai merosakkan iman. Banyak. Jadi orang tu buat amal, orang tu beriman, belajar yang lain-lain, belajar tauhid dan sebagainya, tapi tak belajar. Nabi beritahu akhlak yang buruk seperti juga merosakkan hati. Lalu dia berkata, habis rosak. Akhlak yang buruk ini boleh merosakkan amal salih, boleh merosakkan iman. Akhlak yang buruk. Apa tu akhlak buruk? Dari segi percakapan kita tu, kalau tak silap saya, kita dah belajar dalam muka surat 6. Apa itu akhlak baik? Muka surat 5 dan 6. Apa itu akhlak yang baik? Apa itu akhlak yang buruk? Secara ringkas. Akhlak yang baik, suka tolong orang, suka senyum pada orang, suka menggembirakan orang. Itu akhlak. Ini akhlak antara kita dengan kita, selain dari kita dengan Allah. Kita dengan Allah baik, sayang, bagus, puasa, bagus, semua bagus. Tapi antara kita sama kita tak bagus, itu salah. Sebab ini semua kita belum lama dah belajar. Kita nak ubat. Ada 2
Dosa kita kepada Allah, dosa kita sama manusia. Dosa kita pada Allah senang. Apa orang buat dosa? Buat apa yang dilarang. Buat dia minta ampun, salihkan diri. Awak tunggu ada buat perkara yang larang, main judi, minum arak, berzina, asal kata. Ubat, betul sungguh-sungguh, salihkan. Banyak buat asal. Dan hati kita pula dah minat nak buat amal, jadi orang baik. Cara taubat, dosa kita membuat apa yang Allah larang. Dosa kita meninggalkan apa yang Allah suruh. Semayang, puasa, dulu enjoy, tak buat. Kita dah taubat, kita bayarkan. Tidak. Jadi dosa kita sesama kita. Allah tak akan ampunkan sampai orang kita buat salah ampun. Besok bicara di akhirat yang panjang. Nabi beritahu, jangan jadi orang yang muflis. Orang muflis, amal banyak. Apa berada di baca Quran, ada sembahyang sunat, ada puasa sunat, ada sedekah sunat. Oh, macam-macam amal. Tapi balik kepada Allah, habis sunat itu. Orang itu tutup, awak bukan dia. Orang itu tutup, awak kapur duit dia. Orang itu tutup, awak dikenal dia. 4 macam dosa sesama kita. Bayarannya amal. Kalau amal kita dah habis, dosa dia. Kita bukan apa-apa. Ada berkaitan dengan harta, ada berkaitan dengan maruah, ada berkaitan dengan agama, ada berkaitan dengan jenayah. Ini kalau dalam dunia tak selesai, akan dibawa di surga. Juga dipesan, jangan jadi orang yang fikir. Sama kasih orang. Tak selesai dalam dunia. Nabi kita Muhammad SAW dalam berperang, disuruh kita dah dengar lah, tapi tak apa, dengar lagi tak pergi. Ya, awak dengar semua awak dapat pahala. Lain kalau awak dengar drama-drama ke apa-apa cerita ulang-ulang, apa pahala tu tak ada. Kalau dengar ni saya dah tahu, tapi awak dapat dan dapat lagi ingat lagi. Bagaimana cerita Akasha dengan Nabi? Nabi dalam perang nak cabuk dia punya kenderaan tali cabuk ni dengan Akasha. Itu Nabi nak bayar. Jangan kau tutup aku di akhir. Akasha nak cabuk Nabi, sedangkan Nabi ni undang-undang dia, kita tak boleh cakap kalau Nabi hidup ni lebih khas dari suatu. Kalau awak pergi Madinah, awak tak boleh pergi. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Dia ketik tak. Kalau kat Mekah, lawan pergi. Ini Allah dan dalam masjid dia ada dia, awak tak boleh. Tidak. Suara tak boleh. Mesti tawaduk Nabi. Masa Nabi hidup, kalau suara awak lebih tinggi dari suara Nabi, awak yang mana? Muhammad lagi. Kecuali kita pekaklah. Ingat suara kita di belahan. Jadi Akasha nak cabut Nabi, Nabi boleh jadi korban. Akasha bertahu Akasha memang dia cabut, tapi dia tak datang Nabi. Lepas datang ya Rasulullah, semasa kau cabut aku tu, aku tak pakai baju. Allah, itu pun buka lah Nabi, buka baju, tunjukkan keadaan.